Nampak tak suara tu dah makin hilang kan? Baiklah. Nak sebut pasal cinta, kembali kepada cinta tadi. Nabi bersabda, sesungguhnya seseorang itu akan jadi hamba dengan apa yang dia cinta. Bila sebut pasal cinta, ingat tak, kenang tak masa bercinta dengan suami dulu? Sekarang bercinta tak dengan suami? Bercinta lagi ya? Sekarang bercinta dengan suami gaya macam mana? Orang dah berusia. Panggil apa dekat suami? Abang. Kalau yang muda daripada kita panggil adik. Okey, kita ada panggilan istimewa tak antara kita dengan suami? Okey, saya nak sebut beginilah. Siapa yang cintakan Rasulullah, kena hidupkan sunnah Rasulullah dalam rumah tangga. Tolong. Kita hidupkan sunnah Rasulullah, kita belajar macam mana Rasulullah menghidupkan kasih sayang dalam rumah tangga. Seolahnya Rasulullah hidup dalam rumah kita. Seolahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bersama kita, hidup dalam rumah tangga kita. Macam kita lah, contoh mak kita dah meninggal dunia, kemudian kita masak lauk yang mak kita suka. Kita kan rasa, ya Allah, teringatlah pula mak suka lauk ni. Lepas tu kita tengok tempat tu bersih, teringat pula mak suka bersih ni. Ni mak lah yang ajar saya susun pinggan ni kecil-kecil besar-besar ni. Ini gelas ni kan kita pun susun cantik, mak lah yang ajar ni. Banyak sangat bekas kita kata sunnah-sunnah ibu kita, perbuatan ibu kita yang membekas dan kita buat balik, membuatkan kita ingat kepada ibu kita, betul atau tidak? Lepas tu suami yang meninggal tengok ada keplekat bergulung, teringat pula dia dulu dia pun suka bergulung keplekat ni. Contoh, masa hidup marah, awak ni bila nak sangkut keplekat asyik bergulung je. Tapi bila dah meninggal, ya Allah, nampak keplekat bergulung, teringat pula kenapalah marah, padahal biar je lah. Sebab dia meninggal kan. Nak sebutnya, manusia akan bagi bekas dalam hidup kita. Siapa yang mencintai Rasulullah, pastikan ada bekas kesan Rasulullah dalam rumah tangga kita. Masya Allah. Rasulullah ni kan, dia sangatlah pandai menjaga aib orang lain. Kita pula nak disebut-sebut aib suami, kadang sebut depan anak. Tengok ayah kamu tu, tengok dia buat apa. Mak ni dah habis dah kurang 1 juzuk, tengok mak ayah kamu buat apa, tengok telefon je daripada tadi. Macam tu lah kan. Kadang kita nak sebut aib suami. Saya nak cerita satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa tu Rasulullah dalam masjid, dalam majlis ilmu macam kita ni lah. Tiba-tiba majlis tu, program tu kena minum air sikit lagi. Saya sebenarnya memang seraga packkan jadual kuliah tu. Ini antara jadual kuliah yang terakhir lah. Sebab minggu depan dah cuti, lepas tu pergi umrah. Kemudian maksudnya bulan 12 saya cutikan semua kuliah kecuali kuliah jemput takhah saja. Kuliah-kuliah biasa ni. Kalau tak kadang-kadang sehari tu 5 tempat, 4 tempat. Suara pun dah tak ada kan. Bukan nak kejar sangat. Ada orang kata ustazah ni GK, gila kuliah. Macam tu kan. Nak ceramah sana, nak ceramah sini. Macam manalah dia uruskan rumah tangga tu. Subhanallah, ada je orang-orang yang cakap begini kan. Saya kata insya-Allah rumah tangga saya diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi seorang suami yang sangat faham. Suami saya cakap macam ni je. Dia kata dia tak boleh ceramah macam saya, tapi dengan dijaga anak, dimudahkan urusan saya dakwah, dia akan dapat sama. Dia fikir tu je. Sekarang ni 6 orang tu dia lah yang jaga kan. Saya percaya semua pendakwah, ustazah-ustazah di sini. Sebab apa? Di belakang mereka ada suami yang Allah mudahkan. Allah lembutkan hati suami tu untuk bagi izin, untuk pergi, untuk bagi kepercayaan. Hati suami bukan kita yang pegang, Allah juga yang pegang. Kadang tu nak cakap ada kuliah malam tu. Yang kuliah sebelum ni tak pernah ada, tiba-tiba ada tu kan. Zikir dulu, ya Latif, ya Latif, kau maha lembut, ya lembutkan hati suamiku. Bang, malam ni ada kuliah ke? Tak apa, don't worry, pergilah. Sebab bukan kita lembutkan hati suami kita. Bukan kita yang, bang saya masak sedap ni, bang ni boleh ya bang ya. Kita pujuk, kalau suami kita tak terbuka hati, tak dapat. Yang buka pintu hati kita dan pintu hati suami kita, ya Fattah, Allah yang maha membuka. Ya Fattah, ya Latif, yang maha lembut. Sebab itu tolong ya, kalau kita nak nasihat anak kita, jangan rasa kita ada kuasa sebab ibu kan. Mari sini, Miak nak cakap sikit. Macam tu kan. Mari sini duduk, Wan nak cakap sikit ni. Sebab kita ni nenek kan, kita besar kan. Sebab itu Nabi kan ajarkan doa. Doa apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Saya nak bagi tip ni lah pada isteri-isteri. Saya pun kena belajar juga. Sebelum bebel suami tu, dah penat bebel kan, dia buat juga, betul tak? Guna teknik ni pula. Sebelum bebel, Rabbi syrahli sadri. Macam nak ceramah. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Lagi. Wa yassir li amri. Permudahkanlah urusanku. Urusan apa ni? Nak nasihat suami, nak bebel suami ni. Lagi. Wahlul 'uqdatam min lisani. Bukakan belenggu yang mengikat di lidahku. Yafqahu qauli. Agar dia faham qauli, kata-kataku. Sebab kadang kita cakap lain, dia faham lain. Betul tak? Kita nak sampaikan lain, tapi ada benda yang membelit lidah kita. Kita tersebut yang lain, dia kecil hati. Kita nasihat elok-elok ke anak, anak kecil hati dah tak nak balik. Nasihat kat suami, habis tu dia cakap, yelah, saya bukan suami yang baik kan. Awak duk puji sangat imam tu kan, gilah kahwin dengan imam tu. Contoh, dah duduk tengok ceramah, nampak ustaz tu, bang tengok ustaz ni lembut je dia bercakap. Wajah dia pun ya Allah bercahaya. Awak jadilah macam ustaz ni Pada niat hati tu, ada niat baik tu, tapi sebab mulut tu tak pandai susun ayat tu, mana boleh bandingkan suami kita dengan orang lain. Kalau suami bandingkan kita dengan orang lain, mulut kan main laju marah. Sedaplah dia masak, awak belajarlah masak macam ni. Habis tu awak, selama ni saya tak pandai masak lah. Macam tu kan, memerontak. Lidah kita ni ada banyak yang belenggu. Dosa kita mengumpat, kita kadang-kadang kita nak cakap benda baik, orang kecil hati, betul kan? Jadi minta dengan Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Cakap lembut-lembut dengan suami, bang, saya nak gelang emas satu. Macam tu. Tak apalah, doalah juga. Dia pun terus faham. Ya betul, saya sebenarnya nama nak beli gelang kat awak. Lama kahwin ni tak pernah saya belikan lagi awak gelang. Ya Allah, syukurlah tak payah tengang panjang-panjang, dia dah faham. Faham tak? Dah faham. Nanti guna teknik ni lah tu, nak minta gelang kan. Apa pun dah nak minta ajak balik kampung ke, nak apa ke. Hati manusia yang nak membenarkan bukan lidah, yang nak benarkan hati. Ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah. Ya Allah, memang buka pintu hati suamiku. Ya Allah. Nanti suami ada guna teknik yang sama, nak minta kahwin lagi. Ya Fatah, ya Latif. Nak guna-gunalah. Kalau mampu, layak, ada sebab yang kukuh, bukan sebab nafsu, tafadhol, silakan. Macam tu kan. Tapi bukan suami kita, suami orang lain, betul tak? Okey, tak apa, tu selingan je. Para jemaah sekalian, kita nak balik semula cakap pasal hati. Cinta itu ada pada hati. Masya Allah, ada pada hati. Dan hati je yang kekal. Suami akan mati, kasih sayang dengan suami kekal, betul tak? Nabi Muhammad dah lama mati, tapi kasih sayang rindu kita pada Nabi kekal. Kasih sayang cinta ini kekal sampai ke syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Di hari yang tidak ada manfaat sedikit pun, harta benda anak pinak kamu tak ada sedikit manfaat. Walaupun di dunia dahulu kamu jadi Tan Sri, kamu jadi Tun, kamu jadi siapa tu semualah. Jadi datuk, datin, ustaz, ustazah, orang gelar ulama, orang gelar hafizah, kamu ada pangkat apa sekalipun, kamu ada harta juta-juta sekalipun, tak ada manfaat lagi pada hari tersebut. Kecuali man atallaha biqalbin salim, yang datang bertemu dengan Allah. Ketika itu walaupun ada jutaan manusia, ada anak, ada suami, semua ada di padang mahsyar tu, tapi ketika itu diri kita seorang-seorang betul-betul dengan Allah. Allah kata di hari itu, man atallaha, barang siapa yang bertemu, datang kepada Allah, biqalbin salim, dengan jiwa hati yang sejahtera. Cakap pasal hati lagi ni, cerita pasal hati ni. Subhanallah. Jadi saya tadi cerita tergantung tu, perasan tak? Cerita yang Rasulullah ni jaga aib tu. Kalau saya macam lupa-lupa, sebab ustazah ni kan kejap situ, kejap sini. Satu ketika dalam majlis ilmu macam ni lah, dia panggil peristiwa ketika itu ada jamuan makan. Ada orang jemput jamuan makan, lepas tu buat kuliah. Kita lepas ni ada makan-makan tak ni? Ada.
Jadi memang itu kira bukan berlawanan pun. Apa kuliah makan. Rasul sendiri pada zaman Rasulullah biasa lepas kuliah makan. Biasa. Saya ada banyak kisah dalam kitab Riyadhus Salihin. Jadi kalau yang tak setuju bab makan tu, kita bawa cerita ni. Cerita pertama. Macam tu kan. Majlis tu ada orang panggil, dia panggil majlis makan masa tu unta disembelih, kemudian mereka makan unta. Jarang sebenarnya sahabat-sahabat dengan Nabi dihidangkan dengan makanan yang sedap. Semua jemaah makan unta. Lepas selesai makan, Rasulullah buat kuliah, buat ceramah. Kita kalau makan dulu tidur semua ni. Ini pun dah separuh dah. Bukan separuh lah. Tak apa. Ada yang penat tu, saya nampak penat kan. Itu tanda jiwa yang tenang. Ya, betul. Dia boleh tidur dalam penjuru keadaan. Kan jiwa tenang tu kan. Tapi sebenarnya memang betul. Cerita lain pula Ustazah ni. Sebab saya pernah ada ahli kuliah kan. Setiap kali kuliah saya, dia tidur. Saya rasa dah sedap dah ceramah ni, tidur juga dia. Ada yang menangis-nangis lagi, tidur juga dia ni. Asyik tidur je. Ini kuliah berkala saya seminggu sekali. Dia datang, dia tak pernah miss. Dia paling jarang miss. Dia datang buka kitab, lepas tu siap sini orang sebelah pun. Sebab itu kalau saya tengok siapa yang lelap tu, saya tak rasa apa-apa. Saya tak rasa nak marah. Lepas tu saya pergi siasat, ada peluang saya tanya dia. Bukan marah ke apa, saya tanya, Kak, minta maaf lah, saya tengok akak macam penat sangat, selalu tidur. Kuliah sejam je kan, kenapa akak sama macam tu? Ni kuliah ni di pejabat rasmi kerajaan. Pukul 1 hingga 2 tu rehat tu, dia orang datang dengan kuliah kan. Kita ada baca kitab. Lepas tu bila saya tanya, tahu tak dia cerita apa? Ustazah minta maaf, dah berapa tahun ni saya masalah insomnia. Tak boleh tidur malam. Penyakit tak boleh tidur malam. Lepas tu dia cerita, Ustazah, saya ni duduk asing dengan suami. Anak daripada muda sampai sekarang saya besarkan seorang anak saya, Ustazah. Saya faham suami saya gaji kecil, belanja rumah semua saya tanggung, anak-anak semua saya tanggung. Saya percaya suami saya baik, Ustazah. Satu hari saya dengan anak-anak nak buat surprise. Dia duduk Pahang suami, dia duduk Negeri Sembilan kan. Nak buat surprise macam sambut apa-apalah, pergi mengejut kat tempat quarters suami dia duduk. Sampai dekat quarters, tanya guard rumah suami. Guard kata dah lama dah suami puan tak duduk dalam quarters ni. Dah lama? Macam tu lah kan. Lepas tu dia pun tanya. Lepas tu dia pun siasat-siasat sampailah jumpa. Rupanya suami tu dah lama berkahwin yang kedua. Bahkan masa tu lah dia tahu dah berkahwin yang ketiga. Yang selama ni suami kata tak ada duit, tak ada duit. Dia memang tak berkira lah. Dia tanggung, saya tanggung semua besarkan anak. Saya susah payah Ustazah jaga anak daripada kecil sampai besar saya seorang-seorang. Patutlah suami tak nak pindah, tak berusaha sangat nak pindah balik, tak mohon sangat. Rupanya dah ada isi kedua, bahkan ketiga, pada suami tak mampu pun Ustazah nak kahwin lain. Tak mampu. Saya sedih sangat Ustazah, saya sampai tak boleh tidur, sampai saya sakit. Lepas pada tu saya pula cakap, tak apa Kak, akak datang, Kak tidurlah. Betul tak ni? Dia kata masa kuliah Ustazah tu lah saya boleh tidur. Sebab malam saya tak boleh tidur. Masa kerja saya tak boleh tidur. Waktu rehat tu lah saya boleh tidur. Tapi saya sayang. Sebab Ustazah kata datanglah walaupun tidur, tapi dapat doa daripada malaikat. Kan di majlis ilmu, malaikat akan doakan 3 perkara. Malaikat akan doa, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa tub alaihi. 3 doa ni hadis Nabi ya. Bukan saya cakap. 3 doa tu, Allahumma ghfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Setiap orang ni malaikat doa tak berhenti sejam setengah kita dalam majlis ni. Allah maghfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Wa'fu anhu, Allah maghfirlahu warhamhu, rahmati dia. Siapa dapat rahmat Allah boleh masuk syurga Allah. Wa tub alaihi, terimalah taubat dia. Saya kata akak datanglah. Akak datang tidur pun tak apa, saya dah bahagia dengan akak. Sebab apa? Kita dah tahu masalah dia apa, betul tak? Kalau orang lain tak ada nak datang kuliah dah tu, tidur je lah kat office. Sebab rehat 1 hingga 2 saja, lepas tu nak masuk kerja. Masya Allah.